Kalau setiap rakyat Malaysia patuh SOP, kita boleh putuskan rantai jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Agensi penguatkuasaan sudah sedia mempunyai tugasnya yang hakiki. Namun, disebabkan oleh kegaruhan pandemik ini, maka banyak tugasan tambahan perlu dipikul serentak. Setiap petugas turut berdepan kelesuan. Lesu disebabkan kes berpanjangan dan lesu pula berdepan dengan realiti sikap rakyat yang mengambil enteng ancaman pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh dan salam sejahtera. Ramai yang bertanya, perlukah kita mengambil imunisasi COVID-19? Ya, pasti perlu. Demi melindungi diri dan orang di sekeliling kita. Saya sendiri pasti akan mengambilnya. Sebelum ini, untuk mengawal wabak COVID-19 daripada terus merebak, kerajaan telah melaksanakan beberapa fasa dan tahap Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP di seluruh negara. PKP ini memberi impak kepada keadaan ekonomi dan sosial rakyat. Sebab itu, dengan mengambil vaksin COVID-19 dan program imunisasi negara, kita berharap keadaan Malaysia akan beransur pulih di masa hadapan. Aktiviti ekonomi serta sosial akan semakin bebas dan kembali rancak seperti sebelum ini. Jadi janganlah kita ragu. Imunisasi ini adalah datang ke lokasi pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu berlengan pendek atau berlengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Ya, COVID-19 bukan virus main-main. Ia tidak bergerak. Namun, manusia membawa virus maut ini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nampak dia okey, dia happy, tetapi dia punya level oksigen dia makin menurun. Bukan hanya masalah komunikasi dan karena penduduk, tetapi ada juga yang berpendapat bahawa PKPD menongkang kebebasan manusia. COVID-19, kau merubah segalanya. Ini cerita kita bersama saya, Nadin Nordin. Saya dah tak seperti dululah. Saya dah mudah penat, saya mudah mengah, jalan sikit pun memang dah mengah. Dan banyak aktiviti yang saya dah tak boleh buat lah sebab paru-paru saya dah dijangkiti dan dah ada scar dekat paru-paru. So saya punya oksigen pun sekarang dah level, dah tak boleh 100%. Saya just nak pesan dekat orang luar sana untuk jaga SOP, jangan keluar kalau tak ada kepentingan di luar. Just stay at home. So kalau tak nak jadi seperti saya yang dah paru-paru dah tak berapa, dah function dah tak fully 100%. So stay at home, jaga SOP dan avoid crowded lah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS antara sektor ekonomi yang terjejas sejak penularan COVID-19. Apatah lagi selepas melalui pelbagai peringkat Perintah Kawalan Pergerakan PKP termasuk sekatan penuh ketika ini. Bagaimana survival usahawan terlibat dalam mendepani impak dan cabaran pandemik sekaligus menjayakan fasa pertama Pelan Pemulihan Negara. Kelangsungan PKS, topik ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini dan saya Hazel Desmond akan bersama anda untuk setengah jam berikutnya. Salam sejahtera, ini BIS Malaysia, edisi Khamis 1 Julai 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM dan TV1. Seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu perkembangan saham yang disediakan PNB Investment.
Dasar Revolusi Perindustrian keempat, 4IR negara dilancar hari ini bagi meningkatkan lagi keupayaan dan kemampuan negara menguasai 4IR. 5 teknologi teras dikenal pasti bagi membina keupayaan tempatan sekaligus mencapai negara maju berteknologi tinggi meliputi kecerdasan buatan, internet kebendaan, blok rantai dan teknologi ledger teragih DLT. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata teknologi teras itu memberi kesan kepada kehidupan seharian dari segi perancangan, pelaksanaan dan keputusan. Selain itu, Malaysia juga kini menggunakan teknologi blockchain iaitu Vaccine Management System atau VMS bagi membantu proses jejak dan kesan vaksin COVID-19 daripada pengeluar sehingga penerima vaksin di bawah pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. VMS juga akan menerbitkan sijil vaksinasi digital yang mematuhi garis panduan World Health Organization ataupun WHO bagi memudahkan pergerakan rentas negeri serta perjalanan keluar dan masuk sempadan negara. Khairi melancarkan dasar 4IR negara bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed secara maya. Selain itu, Bank Negara Malaysia juga komited dalam menyediakan akses bantuan keuangan pada usahawan PKS. Sehingga kini masih terdapat 66 bilion ringgit baki sedia ada daripada keseluruhan 25.1 bilion ringgit yang telah tersedia ataupun disediakan oleh Bank Negara Malaysia untuk manfaat pemohon baru, dan melalui pakej pemulih hari ini Bank Negara Malaysia bersetuju untuk menambah 2 bilion ringgit lagi menjadikan baki dana ini berjumlah 8.6 bilion ringgit. Diharapkan dana ini dapatlah memenuhi pelbagai keperluan PKS dan usahawan mikro dalam meredakan kekangan aliran tunai perniagaan mereka. Baik, itu antara petikan ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mengumumkan pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih Isnin lepas. Pakej rancangan ekonomi ke-8 itu sebenarnya menyokong pelbagai lagi inisiatif dan bantuan yang telah dilaksanakan kerajaan untuk menjamin kelangsungan PKS. Dan lebih setahun berlalu, kita ingin melihat perkembangan terkini PKS dalam mendepani cabaran pandemik, juga PKP penuh dalam fasa pertama PPN. Bagi melihat kelangsungan PKS, kami bawakan tetamu undangan di talian iaitu Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Encik Rizal Naini. Perbincangan bersama beliau seketika nanti, tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu respons BIS untuk topik perbincangan hari ini. Semenjak dari pandemik COVID-19 melanda kita dari tahun lepas sampai ke sekarang ni, syarikat ataupun perniagaan saya agak terkesan dan mencabar untuk meneruskan perniagaan. Syarikat saya melibatkan banyak kerja-kerja ataupun projek-projek private ataupun projek persendirian di mana kerja perlu dihentikan untuk sementara. Ini melibatkan pekerja-pekerja saya di tapak projek yang jenis bergaji hari. Bermakna bila tidak bekerja, mereka tidak bergaji. Ini amat memberikan untuk mereka kerana mereka telah terputus sumber pendapatan. Semenjak pandemik COVID-19 melanda negara kita pada tahun lepas, perniagaan yang saya jalankan amat terkesan dan mencabar. Dan antara cabaran besar yang saya hadapi antaranya adalah keperluan membayar hutang pembekal, sewa premis, bayaran pinjaman perniagaan serta tanggungjawab dalam mengekalkan pekerja-pekerja saya. Sepanjang era pandemik, saya amat terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang, seperti mana pendapatan saya, permintaan perniagaan saya yang jatuh merudum.
setelah kerajaan mengumumkan total lockdown, saya tidak dapat menjalankan operasi pengeluaran di mana syarikat saya merupakan pengeluar perabot tempah. Kini perniagaan saya sangat terjejas di mana semua tempahan terpaksa saya tangguhkan dan ada juga tempahan yang telah pelanggan saya cancel atas sebab kewangan pelanggan yang mendesak. Baik, itu tadi antara respons usahawan PKS mengenai impak dan cabaran COVID-19 terhadap perniagaan mereka. Menyedari kesan terhadap golongan terlibat, sebenarnya pelbagai inisiatif dan bantuan dilaksanakan bagi menjamin kelangsungan PKS dalam persekitaran pandemik. Dan untuk memahami lebih mendalam mengenai perkara ini, kita terus sahaja bersama Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp, Encik Rizal Naini di talian ketika ini bersama kami. Encik Rizal, kita nak memahami lebih lanjut mengenai bagaimana COVID-19 dan sekatan penuh daripada PKP 3.0 ketika ini memberi kesan kepada usahawan PKS. Mungkin secara ringkas dan padat, ada data dan kajian dari pihak SME Corp mengenai berapa ramai usahawan PKS yang telah gulung tikar ataupun bakal gulung tikar, dan mungkin ada juga usahawan PKS yang telah pun beralih ke model perniagaan baharu. Cik Rizal. Ya, terima kasih Hazel. Tidak dapat dinafikan bahawa pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada ekonomi sejagat, yakni ekonomi dunia, dan bukan hanya kepada kita di Malaysia. Dan pandemik ini juga menjejaskan semua pihak, termasuk PKS, yakni perusahaan kecil sederhana, terutamanya enterprise mikro. Antaranya termasuklah kesan perubahan kepada landscape perniagaan mereka, strategi serta operasi perniagaan serta cara promosi dan pemasaran perlu diubah. PKS perlu mengadaptasi norma baru di dalam menjalankan perniagaan. Susulan pelaksanaan PKP, terdapat sektor industri yang agak terkesan dengan keadaan sekarang, seperti PKS yang terlibat di dalam industri pelancongan, tetapi tidak dinafikan juga PKS menerima manfaat seperti mereka yang terlibat di dalam industri penghantaran makanan serta penjagaan kesihatan, umpamanya pembuatan face mask serta hand sanitizer. Ada kemajuan serta pengembangan di situ. Dan melalui kaji selidik yang telah dijalankan oleh SME Corp Malaysia sewaktu PKP tahun lepas, adalah didapati 81% daripada responden memberi maklum balas, menyatakan bahawa mereka mempunyai isu cash in hand, iaitu aliran tunai, dan hanya cukup untuk meneruskan operasi jika keadaan berlarutan kurang dari 3 bulan, dan kurang daripada 1% PKS yang telah memberi maklum balas menyatakan mereka hanya mampu bertahan lebih dari setahun. Dan cabaran utama kepada mereka tidak dinafikan adalah kekangan aliran wang tunai, yang mana mereka perlu membayar gaji pekerja dan juga menanggung komitmen bulanan seperti kos sewaan, utiliti serta pinjaman balik, bayaran pinjaman balik kepada institusi-institusi kewangan. Maka dengan itu, untuk menjamin kelangsungan perniagaan, PKS telah menukar perniagaan mereka kepada modaliti baru, yang mana sebelum ini mereka menjalankan perniagaan di tapak ataupun di premis serta outlet. Sekarang ni banyak PKS telah merubah perniagaan mereka ke dalam talian. Dengan itu kita telah mendapat statistik berdasarkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia sehingga 31 Oktober tahun lepas, sebanyak 373,213 entiti telah mendaftar perniagaan mereka dengan SSM di bawah kategori perniagaan dalam talian. Dan memang kita menyeru kepada semua PKS agar mendigitalisasikan perniagaan mereka agar mereka dapat menampung dan menambahkan lagi pendapatan mereka melalui perniagaan dalam talian. Dan bagaimana inisiatif dalam pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang telah pun diumumkan kini telah mungkin berjaya memberi talian hayat kepada usahawan PKS?
Ya, seperti yang kita sedia maklum, PKS merupakan tulang belakang kepada sektor ekonomi negara dan hampir 98.5% pertumbuhan di Malaysia adalah PKS yang menyumbang kepada KDNK sebanyak 38.9% ya, kepada negara. Dan bagi kelangsungan perniagaan, pelbagai inisiatif dari kerajaan telah diperkenalkan bagi mengurangkan kesan penularan wabak kepada ekonomi negara. Dan sejak Februari tahun lepas ya, sejumlah 155.8 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk membantu PKS secara langsung dan tidak langsung menangani kesan wabak COVID-19 ini. Dan langkah-langkah ini telah dan sedang dilaksanakan melalui 9 pakej rangsangan ekonomi negara, termasuklah belanjawan tahunan, iaitu dari pakej rangsangan ekonomi 2020, Prihatin SME, kita ada juga Penjana, kita Perhatin, serta Permai, Permekasa Plus, dan yang terbaru Pemulih. Malahan belanjawan tahun ini, iaitu tahun 2021, sebanyak 38.7 bilion telah diperuntukkan untuk tujuan pembangunan PKS, dan ini merupakan peruntukan yang tertinggi yang boleh diakses oleh PKS berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan seperti saya nyatakan tadi, yang terkini adalah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, iaitu Pemulih, dan keseluruhannya 150 bilion telah diperuntukkan oleh kerajaan, dan antara lain fokusnya adalah bagi menyokong perniagaan dengan tujuan untuk mengurangkan kos tanggungan majikan, menyokong usaha digitalisasi dan inovasi, memberi kemudahan bantuan keuangan serta insentif cukai, serta menyediakan fasiliti pembiayaan sama ada mikro ataupun kecil dan sederhana, serta insentif penggajian yang tentunya akan memberi manfaat kepada PKS. Dan sememangnya SME Corp di bawah Kementerian Koperasi Pembangunan Usahawan menyokong penuh dan menyeru agar usahawan-usahawan supaya memahami dan memanfaatkan pakej rangsangan ekonomi yang baru-baru ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, bagi pihak SME Corp Malaysia sendiri sebagai pemudah cara sektor PKS, apa antara inisiatif dalaman terbaru yang dilakukan bagi membantu usahawan PKS, terutama sekali dalam mengadaptasi teknologi dalam perniagaan, Cik Rizal? Ya, seiring dengan usaha PKS yang semakin berinovasi dan mengadaptasi teknologi dan aplikasi digital ini, SME Corp Malaysia terus menyokong PKS ke arah pendigitalan melalui pelaksanaan program-program yang mempunyai elemen e-dagang dan juga pendigitalan. Dan sebagai contohnya, SME Corp Malaysia melaksanakan program dinamakan Micro Connector bagi membantu perusahaan mikro dan juga komuniti B40 bagi menerap pembangunan teknologi digital melalui latihan serta bantuan geran yang memudahkan mereka memulakan dan meneruskan perniagaan, yang mana SME Corp akan memantau setelah diberi latihan dan geran tersebut agar mereka berjaya dalam perniagaan masing-masing. Dan di bawah program ini, SME Corp Malaysia bekerjasama dengan platform digital, antaranya ini adalah platform tempatan seperti Yeza, Warung Rider, Warungku, e-Bazar Rakyat dan yang lain-lain bagi menggunakan aplikasi digital dalam operasi perniagaan. Dan sehingga kini Hazel, sejumlah 15,810 peserta telah berdaftar dan memulakan perniagaan menerusi platform digital. Dan juga saya suka menyatakan di sini untuk menggalakkan usahawan wanita untuk menceburi bidang perniagaan, khususnya dalam talian, termasuklah ibu-ibu tunggal. Kita mempunyai satu program dinamakan Women Netpreneur, di mana di dalam program ini ia merangkumi sesi adaptasi bengkel perniagaan dan e-dagang, bagaimana usahawan-usahawan wanita dapat mendaftarkan syarikat mereka dan menjalankan perniagaan dalam talian. Dan yang pentingnya, mereka sekarang telah berjaya mengetahui macam mana nak menyediakan pelan perniagaan. Itu penting tu untuk mereka meneruskan perniagaan mereka
terutamanya semasa pandemik COVID-19 ini. Dan satu lagi saya suka sebut di sini, kita juga berkongsi dan bekerjasama dengan Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia dalam mempromosikan perniagaan penjaja dan peniaga kecil, gerai-gerai, warung-warung melalui program dinamakan Warung Rider sebagai platform servis penghantaran untuk penjaja dan peniaga kecil seluruh Malaysia. Dan inisiatif ini juga dapat memberi peluang pekerjaan, bukan hanya mendapat pendapatan kepada penjaja dan peniaga kecil, tetapi peluang pekerjaan kepada rakyat, terutamanya belia yang terjejas akibat pandemik COVID-19 menjadi sebagai rider. Dan sasaran kita tahun ini seramai 5,000 rider akan mendapat manfaat di bawah inisiatif ini. Di samping itu melahirkan 3,500 e-merchant, penjaja peniaga kecil yang mendigitalisasikan perniagaan mereka melalui platform e-dagang ini. Baik, 30 saat berbaki perkongsian kita hari ini. Encik Rizal, mungkin boleh kongsikan mengenai MyAssist MSME yang dilancarkan semalam sebagai satu platform komprehensif yang meletakkan semua penggerak sektor PKS di bawah satu platform. Encik Rizal, 30 saat. Okey, baik. MyAssist MSME merupakan sebuah platform yang menawarkan khidmat nasihat, perniagaan dan maklumat berkaitan kemudahan kewangan, fasilitasi perdagangan serta sokongan teknologi secara dalam talian dan juga menawarkan platform e-dagang serta e-pameran yang mana kita sekarang mengadakan Minggu PKS Kebangsaan 2021 melalui e-pameran di bawah portal MyAssist MSME. Jadi saya menyeru kepada usahawan dan juga para PKS di luar sana agar melayari ataupun mengetahui MyAssist MSME ini akan membantu mereka untuk mendapat khidmat nasihat, maklumat terkini serta dapat menghubungkan mereka juga kepada anchor-anchor pembeli produk-produk tempatan agar mereka dapat menjualnya dengan lebih laris dan banyak lagi. Baik, terima kasih Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Baik, perkongsian itu tadi menutup Base Malaysia edisi 1 Julai 2021. Terus amalkan norma baharu dan patuhi SOP untuk putuskan rantaian COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Hazel Desmond, salam hormat. Kita jumpa lagi. Tujuannya untuk nak mendapat syafaat baginda Nabi, menunjukkan rasa cinta kita pada Nabi, dan kita nak mengharap sangat sampai masa besok kita ni betul-betul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, kau cinta agungku. Nabi Muhammad, ku damba syafaat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam satu lagi episod menarik gemilang bersama saya Fahrin Ahmad yang sekali lagi bakal membawa anda mengenali insan-insan berpengaruh di dalam dunia sebalik tabir industri seni kreatif tanah air. Tetamu saya pada hari ini adalah seorang pengarah generasi baru yang cukup berbakat, yang cukup terkenal dengan hasil-hasil karya filem percintaan. Apabila kita sebut ombak